importance of protista. So di mana the importance of protista ini terbahagi kepada 6 perkara utama. Okey, jom kita bincangkan sama-sama apakah importance of protista yang kita perlu tahu. Okey, yang pertama sekali adalah role in biosphere. Okey, seperti kita tahu, protista ini dia boleh undergo photosynthesis. So bila dia boleh undergo photosynthesis, dia involve in carbon dioxide fixation. So bila sebut carbon dioxide fixation ni, apa yang berlaku adalah kita organism di bawah kingdom protista ini, dia boleh absorb carbon dioxide kita dan dia boleh gunakan untuk buat makanan. Contohnya kita punya ada seaweed, kita ada bakteria-bakteria yang menghasilkan carbon dioxide itu, kita boleh absorbkan dia masuk ke dalam kita punya organism dan kita fixkan carbon dioxide tersebut. Okey, itu yang pertama, iaitu role in biosphere. Yang seterusnya adalah food sources. Okey, so kamu semua makan sushi, betul? Okey, so bila makan sushi kita akan jumpa seaweed, betul? So seaweed tersebut adalah daripada kingdom protista. Okey, so kita tak adalah fokus pada seaweed sahaja kan. Seaweed ni memanglah sedap dan seronok untuk dimakan. Tetapi apa yang berlaku adalah kita fokus juga kepada benefits yang dibawa oleh kingdom protista ini. Contohnya adalah kita ada Chlorella dan Spirulina. Di mana Chlorella dan Spirulina ini dia mempunyai contain B12, iaitu vitamin yang diperlukan oleh kita punya badan, iaitu essential for healthy nerve and tissue. Terutamanya adalah untuk vegetarian. Okey, so vegetarian ini banyak di seluruh dunia. So dia menggunakan spirulina dan chlorella lah untuk mendapat vitamin tersebut. Okey, dan seterusnya kita kena ingat this kingdom protista ini kaya dengan protein. So bila kaya dengan protein, kita boleh supplementkan manusia ataupun organism menggunakan chlorella dan spirulina. Dan banyak research yang mengatakan ataupun yang support yang spirulina ini juga ada function dia seperti contoh antiviral dan anti-cancer effects. Okey, dan juga boleh protect against harmful allergic reaction. Okey, so ada banyak lagi yang boleh di-explore. Okey, so apa yang berlaku adalah ini boleh kasih benefits yang better ataupun yang bagus kepada manusia. Okey, seterusnya kita nak tengok kepada poin yang ketiga, iaitu eutrophication. So bila kita bincang pasal eutrophication, okay, anda pernah belajar masa ni dekat sekolah. Okay, so iaitu kita panggil sebagai algal bloom. Okay, so bila air itu ataupun satu-satu kawasan yang berair ataupun yang basah mempunyai kandungan nutrien yang sangat tinggi, apa yang akan berlaku adalah dia akan menyebabkan algal bloom. Okay, apa maksud algal bloom ni adalah excessive growth of phytoplankton algae in aquatic system. Okay, so apa yang berlaku adalah bakteria akan maksudnya substance tersebut akan provide oksigen untuk aerobik bakteria, di mana apa yang akan berlaku adalah kita punya kandungan oksigen dalam air akan menurun, di mana akan mengganggu semua organism lain, contohnya ikan. So ikan boleh mati lemas sebab kurangnya kurangnya oksigen. Okey, so apa yang berlaku adalah air yang ada dekat dalam kawasan tersebut, tasik ataupun sungai, menjadi lebih hijau atau green ataupun lebih teruk lagi red, dan akan menyebabkan kita punya drinking water ataupun air tersebut menjadi polluted. Okey, dan poin yang keempat, jika keadaan algal bloom ni lebih teruk, okey, dia akan membentuk satu yang kita panggil sebagai red tide. So red tide ni adalah salah satu situation di mana algal bloom tersebut disebabkan oleh spesies yang kita bagi sebagai dinoflagellates. Okey, dinoflagellates ini dia lebih toksin. Okey, so dia lebih toksin dan menyebabkan air kita tu mungkin menjadi oranye, merah ataupun color coklat. Nampak lagi scary. So boleh kamu tengok dalam gambar dan video saya tunjukkan ini. So di mana organism ini lebih berbahaya kerana dia menghasilkan toksin that attacks the nervous system of the fish and leading to the fish die. Okay. Dan manusia juga boleh terkesan daripada effect of the red tide ni. Dan some of the birds akan mati bila dimakan ikan tersebut. Itu untuk red tide. Seterusnya adalah kita nak tengok pada human health, yang kita nak fokuskan kepada malaria. So di mana malaria ini disebabkan oleh protista yang kita panggil sebagai Plasmodium malariae. Okay. So Plasmodium malariae ini dibawa oleh nyamuk, okay, nyamuk malaria. So di mana malaria ini di-effect seluruh kawasan tengah, iaitu kawasan khatulistiwa ataupun at equator, di mana hampir 500 million people will be infected dan lebih kurang 2 million will be died from the disease each year. So malaria ni juga sangat berbahaya. Walaupun kata dekat negara kita agak kurang dia punya efek dia, tetapi still
benda ini sangat teruk dekat kawasan Afrika. Okey, seterusnya kita nak bincang adalah sewage treatment. So, apa kepentingan kita punya protista ni terhadap sewage treatment? Kepentingan dia adalah protozoa ini play the important of ecological role in the self-purification and meta-cycling of natural ecosystem. So, maksud dekat sini adalah sewage treatment ini, protista kita ni able untuk treat. Okay, sewage treatment ni selalu kita treat substans yang berat, contohnya tahi ataupun substans minyak ataupun sisa-sisa makanan daripada kita punya rumah. So apa yang berlaku adalah protista juga able untuk digest benda-benda tersebut untuk menjadi komponen-komponen atau hidrokarbon yang lebih jelas ataupun hidrokarbon yang lebih mudah untuk digest kat dalam sungai kita. Okay, so apa yang berlaku adalah kita boleh lower organic load in the output of the water in the treated waste. Itu berlaku untuk sewage treatment. Dia membantu untuk memastikan kita punya sungai lebih bersih dan lebih selamat untuk digunakan oleh masyarakat. Okey, seterusnya kita akan membincangkan domain eukarya iaitu kingdom fungi dalam video seterusnya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.